Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi, dapat lagi kita pada minggu ini untuk meneruskan PDPR kita di dalam bidang sirah. Pelajaran 16, perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah pun belajar. Yang pertamanya, kita dah belajar strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Yang keduanya, kita dah belajar juga cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Jadi tahniah dan syabas saya ucapkan kepada murid-murid yang telah pun menyiapkan tugasan pada minggu lepas, dan saya harap untuk minggu ini dapat terus menyiapkan tugasan pada hari ini. Jadi kita lihat, sebelum kita belajar, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertamanya, murid dapat menganalisis kesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Yang keduanya, murid dapat merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Jadi saya harap semua murid dapat bersedia dengan buku tulis dan juga buku teks untuk tugasan pada hari ini. Sebelum kita pergi kepada tugasan pada minggu ini, saya ingatkan untuk murid-murid untuk merekodkan kehadiran pada pautan Google Form yang telah pun saya sediakan di dalam grup WhatsApp dan juga Telegram. Okey, baiklah. Kita lihat pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertamanya, kita nak lihat kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Baik, yang pertamanya, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu dan aman dan damai. Jadi hari ini tugasan yang saya nak awak buat adalah untuk kita nak bina peta minda daripada kesan tentang kesan daripada dakwah Rasulullah. Jadi yang pertamanya, buka buku tulis awak, tuliskan hari ini, hari Selasa. Okey, tulis hari Selasa. Bidang hari ini bidang sirah. Okey. Tarikh hari ini 3 Ogos 2021. Okey, baiklah. Untuk peta minda, kita nak buat peta minda. Jadi kita tulis dulu kesan dekat tengah-tengah ni. Kesan daripada dakwah Rasulullah. Okey, jadi kita bolehlah buat sikit awan kat sini. Okey, peta minda Ada 3 poin yang penting kat sini, jadi kita buat 3 anak panah. 1, 2, 3. Macam biasalah, awak garis dahulu. Garis dengan pembaris lah. Saya tak ada pembaris kat sini. Jadi ini garisan tepi. Okey, baik.
Yang pertama tadi, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Jadi dekat sini kita highlight poin yang penting, masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Okey, itu poin penting dia. Jadi kita tulis dekat sini. Okey. Sini Ini poin yang pertama, nombor 1. Okey, baik. Kita lihat kesan yang kedua. Negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Jadi kesan yang keduanya yang Ustaz nak awak tulis dalam peta minda adalah negara Islam semakin kukuh. Okey, kita ambil yang ringkas saja. Negara Islam semakin kukuh. Okey, itu poin yang kedua. Awak tuliskan dalam peta minda awak yang telah saya highlightkan. Okey, kemudian poin yang ketiganya, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Jadi poin yang penting dekat sini, ramai orang yang memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Jadi itu adalah poin yang ketiga. Okey. Okey, ini peta minda awak. Poin yang pertama yang Ustaz highlight kat sini, awak tulis di bulatan yang pertama. Kemudian poin yang kedua di sini, negara Islam semakin kukuh, dan poin yang ketiga, ramai yang memeluk Islam. Okey, baik. Itu yang pertama, dan kita teruskan kepada yang kedua. Kesan objektif pembelajaran kita yang kedua, iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Jadi yang ini pun sama, saya nak awak buatkan peta minda ringkasan tentang iktibar daripada perkembangan dakwah Rasulullah, dakwah Islam. Iktibar perkembangan dakwah Islam. Allah. Okey. Iktibar daripada perkembangan dakwah Islam, terdapat 3 poin juga. Okay, kita buat anak panah 3. Kita isikan dengan poin yang penting saja, supaya ini adalah nota. Jadi bila kita nak lihat ulang kaji, kita boleh baca dengan cepat dan faham. Okey, 3 poin penting. 1, 2, 3. Okey, baik. Kita baca sama-sama apa poin yang penting di sini. Iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Yang pertamanya, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah, menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Okey, jadi iktibar yang kita boleh dapat daripada pembukaan kota Mekah, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah. Jadi sebagai seorang Muslim, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah. Okey, apa poin penting dia? Di sini, melaksanakan tanggungjawab berdakwah, menyebarkan kebenaran Islam. Okey, itu poin yang pertamanya.
Yang keduanya, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Jadi poin penting yang kita nak tulis dekat sini apa dia? Kita hendaklah memelihara kesatuan. Memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam. Okey, itu poin penting dia. Okey, yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakyah-dakyah daripada musuh Islam. Apa iktibar dekat sini? Kita hendaklah menuntut ilmu. Okey, ini dia. Menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Okey, itu sahaja 3 iktibar yang disenaraikan dalam buku teks awak. Jadi saya nak awak buat peta minda. Poin yang pertama dia, melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam. Okey, poin pertama awak tulis dekat sini. Okey. Poin yang kedua ialah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam. Okey. Poin yang ketiganya, menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Jadi, awak boleh buat peta minda dalam buku tulis awak. Kalau tak ada buku tulis, boleh tulis atas kertas. Kemudian, awak snap gambar yang jelas, yang boleh saya faham. Kemudian, hantar ke dalam grup Telegram. Hantar tugasan awak ke dalam grup Telegram yang telah pun kita buat minggu lepas lah. Okey, baik, itu sahaja PDPR pada kali ini. Tugasan awak boleh hantar ke dalam grup Telegram. Apa dia tugasan hari ini? Lagi sekali saya ulang, tugasan kita hari ini, awak perlu membina peta minda, 2 peta minda. Peta minda yang pertama, kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peta minda yang kedua, iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Okey, baik, itu sahaja. Kalau ada soalan boleh ajukan ke dalam WhatsApp ataupun Telegram. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.